Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilaila Kadir dalam Berita Pagi. Bermula hari ini, kadar skim subsidi harga padi SSHP dinaikkan daripada RM360 per tan kepada RM500 per tan. Berita baik buat golongan pesawah itu diumum Perdana Menteri pada Majlis Sentuhan Agro Madani Negeri Perak. Ini kenaikan terbesar dalam sejarah. Kenaikan yang paling akhir masa Anwar Ibrahim Menteri Kewangan dulu. Alhamdulillah dia jadi Menteri Kewangan sekarang dan kita naik dari 360 kepada RM500. Maknanya pesawah secara purata akan mendapat RM1,700 satu metrik tan. Peningkatan itu bakal melibatkan perbelanjaan RM1 bilion setahun. Bagi menyelesaikan masalah pemutuan padi, Perdana Menteri berkata perbincangan bersama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan dilaksana bagi menempatkan pegawai pertanian di kilang padi swasta khusus bagi memantau proses tersebut. Keperluan bagi mengelak pengilang bertindak sesuka hati tanpa mengikut standard ditetapkan. Pengumuman itu suatu kelegaan kepada pesawah negara yang terkesan dengan peningkatan kos pengeluaran padi. Bagi saya ini satu pengumuman yang besar dibuat oleh Perdana Menteri dan kita mendengar keluhan daripada para petani yang begitu lama dan hari ini insya-Allah keluhan mereka itu dapat tunaikan, walaupun saya yakin bukan puas hati sepenuhnya, tapi sedikit melegakan para petani, khasnya petani yang membuat usaha-usaha yang kecil. Pesawah padi ini adalah orang yang terkebawah, yang B40, dan apabila mendapat berita ini sudah tentulah ianya satu penghargaan, satu rezeki lah kepada pesawah-pesawah. Memandangkan dengan keadaan kos peningkatan pengusaha sawah dengan penaikan harga racun, dengan kenaikan kos-kos upahan harian di Bendang sana, pihak petani mengucapkan syukur alhamdulillah atas kenaikan ini, menampung kos-kos yang telah dinaikkan ini. Jadi kali lagi ya saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan. Para petani di Kedah turut menyambut baik pengumuman kenaikan kadar skim subsidi harga padi SSHP tersebut. Saya ni sebagai petani cukup bersyukur pada Tuhan lah. Sebab dengan hasrat yang disampaikan oleh Yang Berhormat kita, kenaikan harga daripada 360 subsidi itu kepada RM500. Dan semoga saya bersyukurlah supaya Tuhan panjangkan umur beliau sehingga dapat menjayakan lagi petani-petani. Kita rasa bersyukurlah. Diharap dengan bantuan kenaikan harga subsidi padi ini dapat membantu para petani supaya dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani kerana prihatin kepada para petani dengan kenaikan harga subsidi padi daripada 360 ke 500. Dengan ini boleh meringankan beban petani dan dari sudut kewangan dan sama-sama kita menikmati apa yang kerajaan hasratkan dari sudut pertanian, dan kerajaan kita tak melupakan kudrat petani ini yang menghasilkan padi sumber makanan untuk negara kita. Terima kasih Kerajaan Madani. Terima kasih kepada kerajaan yang telah memberi subsidi daripada 360 kepada RM500. Ini menunjukkan bahawa kita dapat sama-sama merasa setelah lama petani-petani duduk dalam keadaan menunggu subsidi daripada Menteri Kewangan dulu, sekarang timbul pula Menteri Kewangan yang baru, yang lama juga. Kenaikan ini barulah kami merasanya. Sebagai petani, kami dapat meringankan beban yang mana harga racun-racun pun, kenaikan harga barang pun tinggi. Sekarang ni dah menurun. Kami bersyukurlah
dengan adanya insentif yang diberikan kepada kami. Keputusan mengekalkan Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar jika Gabungan Perikatan Harapan dan Barisan Nasional PHBN menang di Negeri Sembilan dilihat dapat mempermudah proses menyelesaikan permasalahan rakyat serta memperkukuh kerajaan negeri itu. Mengapa saya nak mulai menang? Kuat kerajaan negeri. Pertahankan Aminuddin sebagai Menteri Besar, dan dengan cara ini boleh kerjasama negeri dan persekutuan memudahkan lagi masalah rakyat diselesaikan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada jelajah perpaduan Madani Dewan Undangan Negeri Dun Chuah di dataran Homestay Pacitan, Kampung Pacitan, Port Dickson. Terdahulu media melaporkan hikmat Datuk Seri Aminuddin Harun sebagai Menteri Besar masih ditagih dengan prestasi cemerlang beliau mentadbir negeri itu selama 5 tahun. Datuk Seri Aminuddin Harun turut menyatakan keputusan itu telah dipersetujui oleh kedua-dua Presiden Parti Gabungan iaitu PHBN. Sementara itu, komitmen membasmi miskin tegar tahun ini diulangi Perdana Menteri. Ujarnya hasrat itu akan dibantu seluruh jentera kerajaan persekutuan dan negeri agar dapat direalisasikan segera. Malaysia ini bukan negara miskin. Minyak, gas, kelapa sawit, industri, macam mana lagi di Negeri Sembilan pun banyak. Tetapi kadang-kadang tak diagihkan begitu rupa. Yang dihebohkan kadang-kadang orang Sabah, Sarawak bising ini sebab dia rasa pengagihan itu tidak adil. Sebab itu dalam belanjawan Madani yang pertama bulan lalu, saya katakan tak ada pilihan. Kita kena bantu kerana ini janji kita sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Keutamaan kita masalah kemiskinan. Sebab itu kita noktahkan kemiskinan tegar tahun ini juga. Beliau berkata demikian pada program jelajah perpaduan Madani Negeri Sembilan di tempat letak kereta Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR menegaskan amat penting bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Ampangan dimenangi Pakatan Harapan PH pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-15 PRU Dun ke-15. Ya, susulan penyandang kerusi Dun Ampangan, Datuk Dr. Muhammad Rafi Abdul Malik membuat keputusan bertanding atas tiket bebas kali ini. Dun Ampangan menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara Pakatan Harapan PH, Perikatan Nasional PN dan calon bebas. Tindakan sesetengah pihak yang menggunakan isu perkauman bagi meraih undi menjelang PRU Dun ke-15 akan memberikan impak negatif kepada perpaduan negara. Jelas Setiausaha Agung DAP Anthony Locke, semakin banyak sentimen perkauman dimainkan dan harus dihentikan segera. Hari ini yang duduk bersama-sama dalam negara kita ini masyarakat berbilang kaum. Bukan Melayu, bukan musuh kepada orang Melayu. Jadi janganlah kita bermusuhan antara satu sama lain. Saya yakin bahawa sepatutnya kita mesti mengangkat perpaduan ini. Anthony Locke yang juga Menteri Pengangkutan berkata demikian dalam ucapan di ceramah perdana PHBN Dun Sungai Pelik, Sepang. Tambah beliau, semua kaum di negara ini perlu menolak politik perkauman dan harus bersama-sama membangunkan negara ke tahap yang lebih baik. Dalam perkembangan sama, mana-mana pihak khususnya calon bertanding sekali lagi diberi amaran tidak memainkan isu berkaitan 3R dalam baki kempen. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Han Maidin PC ketika memberi amaran berkenaan bagaimanapun berkata setakat ini tiada laporan polis diterima berkaitan isu itu di Selangor. Menjadi keputusan lah sehingga habis election nanti, sehingga habis
pengundi 12 Ogos kita harap tidak ada isu dengan 3R yang dibangkitkan oleh ahli-ahli politik, tak kira pada politik sebelah mana, kan, dua belah pihak. Jangan mengeksploitasi dengan menggunakan isu-isu 3R dalam kempen itu. Kalau ada, kita akan tindakan tegas. Beliau turut dimaklumkan 518 laporan diterima Polis Selangor berkaitan PRU DUN ke-15 dengan 20 kertas siasatan dibuka setakat 20 Ogos lepas. Kebersamaan kerajaan pusat dan negeri mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peneroka termasuk isu tanah Felda. Perkara itu dinyatakan pengerusinya Datuk Seri Ahmad Syabrici. Tambahnya, ia juga mampu memudahkan pelaksanaan sebarang projek pembangunan yang telah dirangka oleh Felda. Selain turut komite dalam menyelesaikan segera masalah berkaitan perumahan serta kemudahan asas. InsyaAllah. Ini antara perkara yang terdekat. Kita lihat ini berlaku di Johor dan di Pahang. Mereka segera, kerajaan Pahang membantu premium yang rendah. Premium itu digunakan hanya untuk memberi kemudahan infrastruktur di tempat-tempat yang berkenaan. Jadi saya kira ini contoh bila negeri itu bersama antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri, isu Felda itu akan dapat diselesaikan dengan baik, terutama sekali untuk soal perumahan generasi baru Felda. Beliau berkata demikian ketika menyertai ceramah perdana di Ciku 3 Gua Musang. Ditanya mengenai potensi BN di Kelantan, beliau yakin rata-rata pengundi di sini mahukan perubahan serta kepimpinan yang seiringan antara kerajaan pusat dan negeri. Rakyat Kelantan diminta memberi peluang kepada calon Barisan Nasional BN bagi menerajui negeri itu dalam pilihan raya DUN ke-15 nanti. Ia bagi memastikan kesinambungan antara kerajaan pusat dan negeri dapat diteruskan dengan baik, khususnya di Gua Musang. Menurut Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, BN Gua Musang telah meletakkan calon yang berwibawa dan berpengalaman bagi menyelesaikan pelbagai permasalahan rakyat. Terima kasih banyak-banyak. Perkembangannya sangat positif, jadi saya dapati tidak ada masalah dan saya yakin sokongan kepada beliau akan dapat dipertingkatkan. Saya sangat optimis dan yakin kerana Gua Musang ini adalah kubu kuat Barisan Nasional. Dan kita menyeru dan kita menyediakan kemudahan yang sewajarnya, pengangkutan dan sebagainya supaya pengundi-pengundi dapat keluar awal untuk mengundi dengan cepat. Beliau bercakap demikian selepas hadir membantu kempen calon BN DUN N43 Negiri Abdul Aziz Yusof di Dewan Orang Ramai Kampung Sungai Asap Gua Musang. DUN Negiri menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara BN dan PAS dengan 20,219 pemilih berdaftar. Jadi hari ini dalam pada itu, BN mengadakan kempen ketika berbaki 4 hari sebelum hari pengundian. Calon BN N43 Negeri Abdul Aziz Yusof berkata, ketika ini momentum gelombang biru kian meningkat dari semasa ke semasa. Nampaknya peningkatan sokongan kepada Barisan Nasional itu bertambah sokongan dan insyaAllah kita akan mencapai kejayaan. Sekarang ini kita fokus kepada pengundi-pengundi supaya agar peratus keluar mengundi itu tinggi, keluar beramai-ramai, memberi sokongan kepada calon Barisan Nasional. Beliau ditemui dalam satu majlis perjumpaan dengan pengundi DUN N43 Negeri di Kampung Sungai Asap Gua Musang. Turut hadir Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad.
bersua kembali. Kerajaan mengutuk tindakan terbaru kumpulan anti-Islam dan ultranasionalis Denmark terhadap kesucian Al-Quran di Copenhagen. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, sebagai tindak balas terhadap insiden tersebut, pihaknya akan mempergiat percetakan Al-Quran untuk diedarkan ke seluruh dunia. Setakat ini, sebanyak 1.8 juta ringgit telah berjaya dikumpul hasil sumbangan orang ramai untuk mencetak sejuta naskah Al-Quran dalam pelbagai bahasa termasuk Swedish. Sebagai umat Islam, kita mengutuk sekeras-kerasnya tindakan yang dilakukan di Denmark tersebut, dan kita seperti di Sweden, kita mengharapkan agar tindakan yang sewajarnya lah diambil kepada pihak yang melakukan perbuatan terkutuk tersebut, menghina kesucian kitab suci umat Islam. Dan kita akan gunakan sumbangan 1.8 juta ini untuk syarikat-syarikat yang telah kita kenal pasti untuk menerbitkan Al-Quran dalam pelbagai bahasa yang kemudian kita akan agihkan. Jadi maknanya lagi Quran itu dibakar, lagi kita wujudkan dan kita serahkan kepada masyarakat di luar negara. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pra-pelancaran Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA ke-63 di Pusat Dagangan Dunia WTC di Ibu Negara. MTHQA tahun ini mengangkat tema Perpaduan Teras Malaysia Madani bagi menunjukkan nilai perpaduan yang berteraskan Al-Quran tunjang kepada masyarakat madani. Seramai 76 peserta dari 52 buah negara akan menyertai pertandingan tilawah dan hafazan kali ini. Orang ramai dijemput hadir ke majlis ilmu tersebut yang akan berlangsung selama 6 hari di WTC Kuala Lumpur bermula 19 hingga 24 Ogos ini. Inisiatif Universiti Islam Antarabangsa UIAM menubuhkan Pusat Kelestarian dan Kemanusiaan Sejahtera, satu langkah terpuji ke arah mendidik golongan belia mengenai tanggungjawab melindungi bumi. Ia juga memberi isyarat jelas bahawa institusi pengajian tinggi boleh memainkan peranan penting dalam mempromosi serta menjayakan matlamat pertumbuhan mampan serantau yang dipromosikan sempena Hari ASEAN ke-56. I hope these examples of collaboration between the Ministry of Foreign Affairs and entities representing the many sections of our society will continue. Malaysia will assume the ASEAN Chairmanship in 2025. I believe that such collaboration will contribute towards enriching our upcoming ASEAN Chairmanship. I also encourage IIUM and entities participating today to explore and undertake collaboration with entities from other ASEAN member states to help advance ASEAN's sustainability agenda for a resilient ASEAN. Datuk Seri Zamri berucap pada majlis sambutan Hari ASEAN ke-56 di Universiti Islam Antarabangsa Gombak. Filem Malbat Misi Bakara akan mula ditayangkan bermula 24 Ogos di seluruh negara. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, filem seperti itu wajar mendapat pengiktirafan antarabangsa. Ia mengisahkan kisah benar keberanian anggota 19 Regimen Askar Melayu Diraja dari Batalion Malaysia Malbat yang menyelamatkan tentera Amerika yang terperangkap di Pasar Bakara, Somalia dalam kejadian Black Hawk Down. Beliau ditemui ketika menghadiri majlis pelancaran Malam Gala Filem Malbat Misi Bakara di Putrajaya. Turut hadir di majlis tersebut Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching. Malbat Misi Bakara merupakan filem Malaysia pertama yang ditayangkan di layar IMAX dan juga dalam format 4D.
Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kena pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda penting. Hanya sekali ia boleh meragut. Baiklah berita luar negara, 5 orang awam antara 8 yang terkorban dalam serangan oleh tentera Rusia di Pokrovsk, Ukraine malam semalam. Gubernur wilayah Pavlo Kyrylenko menerusi kenyataan memaklumkan 31 yang lain cedera. Jelas beliau, 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah bandar yang dikuasai Ukraine itu. Peluru berpandu kedua yang dilancarkan kira-kira 40 minit selepas yang pertama membunuh dan mencederakan ramai mangsa. Antara yang terkorban ialah 2 anggota penyelamat dan seorang tentera. 9 anggota polis dan kebanyakan orang awam cedera dalam serangan itu. Israel merobohkan kediaman penduduk Palestin yang dituduh membunuh seorang tentera rejim dan adiknya di tebing barat pada Februari lalu. Pertempuran berlaku ketika penduduk Palestin cuba mempertahankan kediaman Abdel Fattah Khorushah di utara Bandar Nablus. Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin memberitahu 6 warga Palestin cedera termasuk seorang terkena peluru hidup. Organisasi perubatan pula memaklumkan Israel sengaja menyasarkan serangan ke salah sebuah ambulans menggunakan peluru getah dan gas pemedih mata. Meski Abdel Fattah Khorushah telah dibunuh Israel pada Mac, namun tindakan merobohkan kediamannya tetap diteruskan. Israel menegaskan dasar tersebut bagi mengelak perkara sama berulang. Bagaimanapun, aktivis hak asasi manusia menyifatkan dasar itu sebagai hukuman kolektif yang menyebabkan mereka yang tidak bersalah termasuk kanak-kanak kehilangan tempat tinggal. Polis Australia menahan 19 lelaki kerana didakwa berkongsi bahan berkaitan penderaan kanak-kanak secara dalam talian. Usaha yang dilakukan dengan kerjasama Biro Siasatan Persekutuan FBI itu turut menyelamatkan 13 kanak-kanak. Komander Polis Persekutuan Australia, Helen Schneider berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan lebih ramai akan ditahan selepas ini. The AFP has coordinated a joint investigation which has resulted in 13 children being rescued and the arrest of 19 men. We will allege that these men were members of a technologically sophisticated online child abuse network that were operating across the country. Operasi yang dinamakan Bakis itu bermula di Australia tahun lalu. Ia susulan pembunuhan 2 ejen FBI di Florida pada 2021 yang sedang menyiasat penderaan kanak-kanak di Amerika Syarikat. Sekumpulan lelaki berumur antara 32 dan 81 tahun tersebut didapati mengedarkan imej dan video bahan penderaan kanak-kanak di laman sesawang haram. Mereka juga dipercayai memiliki kepakaran dalam teknologi komunikasi dan maklumat sehingga sukar dikesan. Bila berita sukan, menjelang Tamasya Sukan Asia di Hangzhou, China pada September, Kementerian Belia dan Sukan KBS bakal mengadakan beberapa bengkel bagi memastikan semua atlet dan pegawai bersedia sepenuhnya menghadapi Tamasya terbesar Asia itu. Menterinya Hana Yuh berkata sasaran kejohanan itu juga akan diumumkan selepas bengkel berkenaan tamat. CDM dengan Majlis Olimpik Malaysia telah memberikan taklimat kepada saya mengenai penglibatan atlet-atlet kita, tetapi mereka masih ada lagi bengkel-bengkel yang sedang berjalan dalam persiapan untuk Asia Games. Jadi semalam adalah macam briefing pertamalah yang diberikan. Setakat ini perjalanan nampak lancar dan saya ucapkan tahniahlah kepada CDM kerana sangat proaktif untuk memberikan update, dan saya percaya dengan adanya hubungan baik dengan duta juga dekat sini, banyak isu boleh diselesaikan dengan cepat.
Beliau berkata demikian selepas pelancaran kejohanan futsal Sukan Ekspatriat Belia YES sempena sambutan Hari ASEAN ke-56 di Puchong, Selangor. Terdahulu, MOM mengesahkan Malaysia akan diwakili oleh 292 atlet yang akan bersaing dalam 29 acara dalam 23 jenis sukan. Saingan Pesta Bola Merdeka 2023, skuad Harimau Malaya dijadualkan berdepan pasukan di ranking ke-99 dunia India dalam aksi pembukaan Pesta Bola Merdeka Oktober ini. Ketua jurulatihnya Kim Pan-gon menyifatkan perlawanan kali ini sebagai persiapan terbaik sebelum menghadapi kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia. Should be. From September, we know that we play against Syria and China in China, so it can be helpful to prepare this Merdeka Cup. And September, October, these 4 games will be also very much helpful for us to start World Cup qualification November, and also main stage of Asian Cup January. Majlis undian berlangsung hari ini turut meletakkan Palestin yang menduduki ranking ke-96 dunia berdepan Lubnan. 2 perlawanan pembukaan akan berlangsung pada 13 Oktober manakala aksi penentuan tempat ketiga dan final dijadual pada 17 Oktober. Semua perlawanan akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Perkembangan sukan luar negara, tenis terbuka Kanada. Pemain Perancis Gael Monfils mara ke pusingan kedua selepas mengatasi wakil Amerika Syarikat Christopher Eubanks dengan kemenangan 7-6, 6-7, 6-1. Monfils yang mudah menguasai set pertama kehilangan rentak pada penghujung set kedua sekaligus tewas 6-7. Pemain veteran berusia 36 tahun itu bagaimanapun kembali bangkit pada set terakhir selepas mempamerkan kepantasan dan pukulan bertenaga untuk menang mudah 6-1. Monfils yang pernah menghuni ranking ke-6 dunia seterusnya akan berdepan pemain Greece Stefanos Tsitsipas. Menjelang Piala Dunia Rugby 2023 bulan depan, England tekad memulakan aksi sulung kumpulan D pada 10 September ini dengan meraih kemenangan berdepan Argentina. Kapten England Owen Farrell yakin pasukannya mampu mencapai sasaran itu dengan kekuatan 33 pemain terbaik. The whole thing for the team has been to get the most out of ourselves now. We obviously know what a big tournament's coming up and we're looking forward to it, and as I said, the opportunity is brilliant for us, but all our focus is on making sure we're becoming a better rugby team now, and we've been doing that over the past few weeks, and now that the squad's selected, we can really rip into that even more now. Selain Argentina, England juga akan menghadapi cabaran Jepun, Chile dan Samoa dalam saingan kumpulan D. Detiknya bakal tiba. Perjuangan dalam keharmonian, satu hati dengan semangat kesukanan. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi. Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.